Pertanyaan jawab lisan seterusnya, saya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pak Lisan. Terima kasih. Soalan kedua, cuma pembetulan sebab indeks harga pengguna saya gunakan itu bulan Julai. Jadi minta Menteri berikan IHP yang terakhir lah. Terima kasih. Sila. Menteri, 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Port Dickson yang bertanya. Tuan Yang Dipertua, jawapannya, kadar julat inflasi Januari hingga Ogos 2022 adalah pada kadar 3.1%. Kadar julat inflasi ini selari dengan unjuran Bank Negara Malaysia bagi tahun 2022 yang berlegar di antara 2.2% hingga 3.2%. Ini bermakna walaupun bulan Ogos mencatatkan kadar inflasi 4.7%, namun hakikat sebenar julat Januari hingga Ogos 2022 pada kadar 3.1% adalah masih berada dalam julat yang telah diunjurkan oleh Bank Negara Malaysia, iaitu di bawah 3.2%. Tuan Yang Dipertua, kadar inflasi yang tinggi pada masa ini merupakan fenomena global dan didorong oleh faktor-faktor luaran. Pada masa ini, kadar inflasi di setengah negara di peringkat serantau dan global masih mencatatkan paras yang lebih tinggi berbanding Malaysia. Kadar inflasi yang rendah di Malaysia didorong oleh inisiatif dan langkah proaktif kerajaan untuk menyediakan subsidi bagi mengekang inflasi serta memastikan keluarga Malaysia tidak terlalu terbeban apabila berhadapan dengan cabaran kos sara hidup. Tidak benarlah dakwaan sesetengah pihak yang mengatakan bahawa subsidi kerajaan untuk beberapa barang keperluan asas ditarik balik. Malah, jumlah pemberian subsidi kerajaan terus meningkat. Kadar inflasi di negara ini akan mencecah ke paras yang lebih tinggi, iaitu sehingga 10.6% sekiranya tiada intervensi dari kerajaan dan kesan pelaksanaan subsidi serta strategi di bawah dasar monetary negara menjadikan kadar inflasi negara kekal pada paras terkawal. Penubuhan pasukan khas jihad tangani inflasi yang bersifat kerjasama sinergi rentas kementerian adalah untuk menangani kos sara hidup dan mengawal kadar inflasi. Untuk mengawal kadar inflasi. Platform ini membincangkan isu tersebut secara inklusif dan pelaksanaan segera secara bersepadu dapat dilaksanakan. Perkara-perkara yang telah dilaksanakan oleh pasukan khas jihad tangani inflasi di antaranya adalah seperti berikut. Pertama, memperluaskan program jualan murah keluarga Malaysia JMKM kepada semua kawasan Dewan Dagang Negeri sebanyak 512 dun atau 80.1% daripada 639 kawasan dun dan lokasi telah bermula program JMKM semenjak pertengahan Ogos 2022. Keluarga Malaysia boleh mendapatkan barangan sehingga 20% lebih murah daripada harga pasaran setempat. Harga yang murah ini adalah manfaat secara langsung subsidi harga melibatkan peruntukan RM100 juta. Yang kedua, meneruskan kawalan harga minyak masak sawit tulen kemasan botol 1 kg, 2 kg, 3 kg dan 5 kg secara harga siling bergerak berdasarkan harga minyak sawit mentah dunia. Semalam, saya telah membuat pengumuman bahawa harga baharu minyak masak sawit tulen kemasan botol bagi tempoh 8 Oktober 2022 sehingga 7 November 2022 adalah seperti berikut. 1 kilogram dari harga RM7.50 turun kepada RM7.10. 2 kilogram berbotol dari harga RM14.30 kepada RM13.50. Dan yang 3 kilogram dari harga RM21.10
turun kepada RM19.90 dan 5 kilogram dari harga RM33.50 turun kepada RM31.50. Dan ini merupakan pengumuman buat kali ketiga dalam tempoh berkenaan berhubung penurunan harga minyak masak sawit tulen. Dan ketiga, meneruskan kawalan harga ayam dan telur ayam serta pemberian subsidi peternakan sebanyak RM1.1 bilion. Dan keempat, memperkenalkan menu keluarga Malaysia di bawah inisiatif bakul makanan siswa bagi sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam yang berkualiti pada harga RM3.50 di kampus-kampus Institut Pengajian Tinggi Awam. Sebenarnya, Tuan Yang di-Pertua, ada banyak lagi inisiatif yang berjaya dilaksanakan oleh pasukan khas jihad ini. Tetapi disebabkan kesuntukan masa, saya tidak dapat menyatakan di sini. Dan banyaklah ini, lebih 10 lagi. Jadi, pasukan jihad telah berjaya memastikan kadar inflasi adalah pada tahap yang terkawal seperti yang diunjurkan oleh Bank Negara Malaysia. Jadi kalau diizinkan membaca, saya memerlukan mungkin 15 minit. Tak apa, atau saya nak berikan soalan tambahan. okey. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, dan saya mohon supaya kalau boleh jawapan itu diberi pada saya lengkap. Saya juga faham bahawa jawatankuasa pasukan khas jihad ini merentasi kementerian. Maknanya ini bukanlah tugas yang boleh terhad atau terbatas pada kementerian Yang Berhormat. Cuma kalau kita katakan pasukan jihad ini, maknanya langkah-langkah diambil itu harus lebih struktural. Ada permasalahan besar, umpamanya pertanian, pengeluaran pertanian, hal yang mungkin tidak terbatas pada tugas dan skop kerja Kementerian Yang Berhormat. Tetapi sebab itu saya tujukan soalan ini kepada jawatankuasa plan khas tangan jihad ini, tangani inflasi. Saya juga terima kasih kerana beberapa langkah seperti jualan murah yang sementara ini, langkah-langkah sementara ya, yang sebenarnya mengikuti inisiatif Kerajaan Negeri Selangor yang telah melakukan lebih setahun yang lalu. Begitu juga makanan tambahan untuk siswa yang mengikuti ataupun langkah diambil oleh Yang Berhormat Kuliah Madar Baru, Food Bank. Tapi minyak sawit, minyak mentah sawit ini, banyak rayuan termasuk Yang Berhormat daripada pihak sana juga mengatakan tidak diperolehi di beberapa tempat. Ya. Ada komplain di Port Dickson, semalam saya Badar Tun Razak kerana Yang Berhormat dia tak turun, jadi supaya saya terpaksa turun, dan feedback yang sama. Begitu juga saya dengar dari tak salah saya Jerbu sebelum dia tu Jempol. Jadi tapi cadangan kita yang lebih serius iaitu menekankan supaya syarikat-syarikat besar yang mencatat keuntungan setengah bilion, 1 bilion ringgit setahun, mengapa tidak boleh kita cap 10% jual dalam negeri supaya tidak membebankan kerajaan berbilion ringgit. Jadi keupayaan kerajaan berunding dengan syarikat-syarikat besarnya lemah sekali. Ya. Dia mengalah terus. Syarikat itu untung 1 bilion ringgit. Apa salahnya diletakkan syarat 10%, 15% jual dalam negeri dengan keuntungan kecil dan tidak ikut harga pasaran dunia. Kalau yang import kita faham. Ya. Dan terkait juga ialah harga import yang menyebabkan harga ayam melambung kerana makanan. Dan harga import makanan itu dikaitkan dengan kejatuhan nilai ringgit. Walaupun Menteri Keuangan sebut tidak membimbangkan. Ini Menteri Perdagangan satu-satunya di dunia yang tak bimbang bila nilai ringgit jatuh. Saya heran. Ringkaskan soalan ni. Ya, jadi soalan saya ialah, sementara saya akui beberapa langkah sementara dibuat oleh kementerian Yang Berhormat, tetapi saya nak tahu seberapa jelas keupayaan, kesanggupan jawatankuasa ini. Yang sebut jihad. Jihad ini dia berat bunyi tau. Sebab tu jihad. Dia kalau kita kata jawatankuasa biasa saja. Ini bunyinya jihad. Kalau jihad mesti ada kesanggupan mengambil langkah tegas, berperang, menangani masalah, cuba mencari penyelesaian pada masalah ini.
Ini nak berunding dengan syarikat besar kelapa sawit pun tak sanggup. Jadi ini yang saya nak tanya, nak tegaskan kepada Yang Berhormat, apakah langkah-langkah yang lebih struktural yang dianggap perubahan dasar untuk menjamin harga ini tidak tinggi, ya? Kerana sikit aja lagi Yang Berhormat, ya, iaitu apa ni, Malaysia kadar inflasi makanan tu yang penting, ya, masih tinggi. Lebih tinggi dari Singapura, lebih tinggi daripada Brunei, lebih tinggi daripada Vietnam. Tahniah kerana lebih rendah daripada Myanmar. Jadi kita selalu catat kejayaan berbanding dengan Myanmar. Betul-betul. Macam susu, keju, telur. Kadar inflasi masih 9.4%. Itu tinggi bagi rakyat biasa. Terlalu tinggi. Ini yang saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat. Terima kasih Pak Dixon, sila. Jihad menaikkan Betul, ini betul. Ya, soalan dia banyak. Jadi saya cuba jawapan yang ada pada saya, yang ditanya tadi langkah-langkah yang lain. Sebenarnya mungkin Yang Berhormat Pak Dixon sendiri pun maklum, kerajaan ada Majlis Tindakan Sara Hidup Negara ataupun dalam bahasa Inggerisnya National Action Council on Cost of Living. Peranan utama NACOL adalah mengenal pasti isu serta cabaran yang berkaitan secara sara hidup rakyat. Seterusnya NACOL mengkaji, mengubal serta memantau pelaksanaan dasar, strategi dan tindakan jangka sederhana dan panjang. Tadi jangka pendek, ya, yang jihad ni tadi. Yang kita ada isu, kita bincang, rentas kementerian, rentas agensi dan kita buat keputusan, ya, dan kita laksanakan. Sebab itu ada banyak inisiatif tadi. Ini cara jangka sederhana dan jangka panjang. NACOL yang perlu bermesyuarat, dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Jadi sebenarnya semenjak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjadi pengerusi NACOL, beliau telah mempengerusikan sebanyak 4 kali mesyuarat dalam tempoh 9 bulan semenjak Disember 2021. Komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menunjukkan kesungguhan kerajaan dalam menangani isu kos sara hidup. Untuk makluman, berdasarkan terma rujukan, terms of reference, NACOL hanya bermesyuarat sebanyak 2 kali setahun. Tapi baru setengah tahun sudah bermasuk 4 kali. Maknanya menunjukkan kesungguhan kerajaan dalam isu ini. Jadi pasukan khas jihad tangani inflasi memberi fokus kepada isu jangka pendek dan perlu ditangani segera dalam menangani kos sara hidup rakyat. Justru peranannya lebih berfokus kepada melibatkan pelbagai kementerian dan agensi merentas pelbagai isu. Jadi namun ada tindakan-tindakan yang mempunyai implikasi dasar dan polisi kerajaan masih memerlukan kelulusan Jabatan Menteri dan NACOL. Jadi saya bagi gambaran Yang Amat Berhormat, ya, sebab kita ada peringkat-peringkat. Ada juga jawatan kuasa teknikal di mana sebelum keputusan muktamad, jadi perlulah di peringkat teknikal kerana perlu diperincikan segalanya langkah-langkah yang akan diambil ataupun dibuat sebagai satu dasar yang baru ataupun langkah-langkah yang lebih tepat, Yang Amat Berhormat. Jadi oleh kerana banyak ditanya tadi, Yang Berhormat, apa langkah sebenarnya? Memang food security issue memang satunya yang besar isunya. Dan dalam segi sawit tadi, minyak masak 10%, itu pun kita bincang. Betul, Yang Amat Berhormat, Port Dickson, memang kami berlibat urus dengan industry players, stakeholders. Kita sudah sampaikan kepada mereka, memohon supaya dapat kita bersama dalam mengagihkan 10% keluaran sawit dari Malaysia untuk kegunaan domestik. Saya akui setakat ini kita belum dapat memutuskan ataupun kebersamaan dalam keputusannya. Tapi usaha kita masih teruskan, ya. Sebab dia memerlukan kerjasama dengan kementerian lain juga yang lebih khusus kepada industri peladangan dan komoditi ini. Jadi sementara itu kita buatlah, sebab itu kita ada sistem bergerak, harga siling bergerak dari sebulan ke sebulan yang telah saya sebutkan tadi, jelaskan tadi. Itu bagi sementara. Ketidak mencukupi bekalan ataupun keberadaan di pasaran, Yang Berhormat, walaupun saya tak pergi Port Dickson, tapi saya tahu akan secara harian keadaan sebenarnya. Sebab kita ada 72 ECC, iaitu Enforcement Command Center
seluruh negara, termasuk ada di Kapit juga, di Port Dickson pun ada. Dan kita ada dedicated retail outlet dan dedicated wholesale outlet untuk kita memahami apa sebenarnya keadaan di pasaran di bawah sana. Jadi tak betul lah kalau dikatakan kami di peringkat di kementerian ataupun pegawai-pegawai kanan di kementerian ini tak turun, tak tahu. Kita tahu, setiap hari kita dapat laporan. Jadi saya akui lah kita ada bermasalah je. Sebab itu pengedaran itu tidak sempurna. Sebab itu kita pun telah buat audit kepada COSS ini, iaitu stabilization program harga minyak bersubsidi, minyak masak ini. Terima kasih Menteri. Ya. Jadi banyak lagi yang berhormat. Jadi kalau boleh boleh hantar kepada yang berhormat Port Dickson dah secara bertulis yang lain tu tadi. Terima kasih.